Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. InsyaAllah pada hari ini untuk PDPR Sirah, sama-sama kita akan kita akan sama-sama belajar untuk tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Pelajar-pelajar murid-murid boleh buka buku teks muka surat 27. Ini pelajaran yang ketiga berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Mana apa yang kita nak tahu dalam tajuk ini ialah apa sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah ni. Lepas tu kita nak tahu apa isi Perjanjian Hudaibiyah dan kita nak tahu juga apa kesan perjanjian ni. Jadi untuk itu pelajar murid-murid semua boleh buka muka surat 28. Kita baca sama-sama berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, Perjanjian Hudaibiyah ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, iaitu selepas berlakunya peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijrah, peperangan Uhud pada tahun ke-3 Hijrah. Jadi selepas berlakunya peperangan tu, sekarang orang-orang Islam sekarang semua duduk berhijrah di Madinah, di mana mereka duduk di sana. Jadi pada tahun ke-6 Hijrah ini, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi masuk ke Mekah bersama-sama para sahabat. Cuba bayangkan, sebelum ni orang-orang Islam semua duduk dekat Mekah, tapi disebabkan orang-orang kafir Quraisy berperang dengan mereka terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan bila diorang berhijrah ke Madinah tu pula, berlaku pula perang antara diorang dengan orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah berperang dengan diorang. Cuba bayangkan. Jadi keadaan macam tu menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berada di Madinah sangat rindukan Mekah. Sebab diorang dah lama tak pergi kat sana. Sedangkan Mekah tu adalah tempat tinggal diorang, Mekah tu adalah tempat lahir diorang. Sekarang diorang tak dapat. Jadi kenapa Rasulullah ni sampai termimpi-mimpi nak masuk ke Mekah? Dia mimpi masuk ke Mekah bersama-sama sahabat. Apa yang dia buat? Melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Melakukan ibadah umrah. Tawaf dekat Kaabah dan sebagainya. Jadi mimpi baginda itu diceritakan kepada para sahabat baginda. Orang-orang Islam sangat gembira, terutamanya kaum Muhajirin, kerana mereka akan dapat kembali ke kampung halaman serta berjumpa kaum kerabat di Mekah. Jadi Rasulullah pun cerita dengan sahabat-sahabat. Rasulullah pun cerita dia berhasrat nak balik ke Mekah, nak buat umrah. Jadi sahabat-sahabat ni sangat gembira. Diorang rasa macam nak balik kampung. Cuba bayangkan kita dah pindah daripada kita duduk Selangor, tiba kita kena berhijrah ke Kedah. Kita duduk kat Kedah, lama duduk Kedah kan. Rasa nak balik Selangor kan. Tiba Rasulullah kata kita mak ayah kita kata nak balik kampung. Kita mesti seronok kan nak balik Selangor balik. Macam itulah perasaan. Lagi orang Muhajirin. Orang Muhajirin ni adalah orang yang berhijrah lah daripada Mekah ke Madinah. Orang Muhajirin sangat gembira nak balik dekat kampung halaman diorang, iaitu Mekah, nak jumpa kaum kerabat. Jadi kita tengok petikan yang kedua pula. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6, Nabi Muhammad SAW keluar bersama-sama 1,500 orang menuju ke Mekah. Jadi Rasulullah ambil keputusan nak menuju ke sana. Rasulullah ni tak bawa senjata. Mereka tak bawa senjata, melainkan pedang yang tersarung bagi tujuan keselamatan diri. Cuba bayangkan, diorang ni dah berperang dengan orang musyrikin Mekah. Sekarang tiba-tiba diorang nak pergi Mekah pula. Kan bahaya tu. Tapi diorang nak pergi ke Mekah tu bukan niat untuk berperang, tapi niat untuk melaksanakan umrah. Jadi diorang tak bawa apa-apa senjata, diorang cuma bawa pedang je dengan tujuan keselamatan. Kita tengok perenggan yang ketiga. Ketika sampai di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Ini semua kena ingat. Ni Hudaibiyah. Hadal ya ba ya ta. Hudaibiyah. Ketika sampai di suatu tempat bernama Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat baginda berhenti. Tak sampai dekat Mekah, sampai kat Hudaibiyah aja. Tak jauh pun dengan Mekah tu. Jadi sahabat baginda berhenti. Baginda mengutus Osman bin Affan menemui pembesar Quraisy bagi mendapatkan kebenaran untuk memasuki kota Mekah. Jadi waktu Rasulullah berhenti kat Hudaibiyah ni,
ni Rasulullah hantar Uthman bin Affan untuk berjumpa dengan pembesar musyrikin Mekah ataupun Quraisy, orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy kat sana, kat Mekah. Jadi Uthman telah ditahan dalam tempoh yang lama sehingga berita telah tersebar mengatakan bahawa beliau telah dibunuh. Sangat mengejutkan. Rasulullah hantar Uthman ni untuk berunding dengan pembesar Quraisy, tapi tak balik-balik. Dia kena tahan kat sana lama sangat. Lama sampai kan tiba-tiba dapat berita yang mengatakan Uthman ni dah mati, dibunuh dekat sana. Jadi kita tengok perenggan seterusnya. Orang-orang Islam telah bersumpah setia untuk menuntut bela dan sedia untuk berperang. Bila dengar macam tu, orang-orang Islam ni semua marah lah kan. Sebab apa? Dia lah dah hantar dengan baik Uthman untuk berunding, tapi dengar-dengar kena bunuh. Geram lah. Apalagi kita kumpul lah geng kan, nak pergi berperang kan. Macam tu lah. Jadi Rasulullah dia bersumpah nak tuntut bela dan bersedia untuk perang. Tapi berita yang datang kemudian menjelaskan bahawa beliau tidak dibunuh. Belum sempat Rasulullah nak pergi berperang, dapat berita pula kata dia tak dibunuh, tapi hanya ditawan. Maksud ditahan kat situ lah. Oleh demikian, peperangan untuk menuntut bela atas kematian Uthman dibatalkan. Uthman, panjang cerita sebenarnya berkaitan dengan kematian Uthman, dibunuh dan sebagainya, tapi ini secara ringkas untuk kita dapat gambaran peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni. Jadi orang Quraisy menghantar utusan bagi mendapatkan, kita tengok perenggan seterusnya yang akhir sekali. Orang Quraisy menghantar utusan bagi mendapatkan penjelasan tentang tujuan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila baliknya Uthman, bila dapat berita tu, orang Quraisy pun hantarlah wakil. Orang Quraisy pun hantarlah wakil orang daripada Mekah tu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan kenapa Rasulullah datang. Jadi baginda Rasulullah pun bagi penjelasan kepada orang yang dihantar oleh Quraisy tu bahawa kedatangan baginda hanya untuk menunaikan umrah. Okey, daripada peristiwa itulah wujudlah perjanjian Hudaibiyah. Di mana perjanjian Hudaibiyah ini pada asalnya adalah tujuan kerana orang-orang Islam nak balik Mekah, nak buat umrah. Itu je. Tapi disebabkan sebelum ni diorang pernah berlaku perang sesama orang musyrikin Mekah dengan orang Islam. Jadi tak bolehlah senang-senang kan nak pergi sana. Takut-takut nanti berlaku pula perang kat sana kan, ataupun berlaku pembunuhan dan sebagainya. Jadi kena ada satu perjanjian supaya tak berlaku apa-apa. Jadi inilah perjanjian dia. Okey, buka muka surat 30. Dalam muka surat 30 ni, unit 2, inilah isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok nombor 1 sama-sama. Ini kena fokus. Yang pertama, mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Maksudnya orang musyrikin Mekah dengan orang Islam dengan orang musyrikin Mekah ni, diorang berjanji untuk tak mengangkat senjata. Maksudnya tak gunakan senjata, tak berperang lah senang cerita, tak berperang selama 10 tahun. Gencatan senjata tu maksudnya tak boleh guna senjata, tak boleh berperang selama 10 tahun. Okey, itu nombor 1, isi dia perjanjian. Diorang buat perjanjian. Nombor 2, kedua-dua pihak tidak boleh membantu mana-mana kaum yang memerangi sekutu masing-masing. Maksudnya belah-belah orang kafir Quraisy dengan orang Islam, dua-dua pihak ni tak boleh nak tolong mana-mana puak yang nak berperang dengan diorang. Contohnya ada kaum Bani Nadir. Bani Nadir tak puas hati dengan Islam, dia nak berperang, dia minta tolong orang kafir. Orang kafir tak boleh tolong Bani Nadir tu, tak boleh tolong kaum Bani Nadir tu untuk perangi Islam. Macam tu juga dengan orang Islam. Contohnya kaum Ansar nak berperang, tak puas hati dengan orang kafir nak pergi perang, minta tolong kaum orang Islam ni. Jadi orang Islam pun tak boleh nak tolong. Jadi macam itulah. Maksudnya kedua-dua pihak tak boleh tolong mana-mana kaum yang nak perang antara orang musyrikin Mekah ataupun orang Islam. Okey, nombor 3. Kat situ faham nombor 2 tu. Maksudnya tak boleh tolong siapa-siapa yang nak berperang pun, jangan tolong. Okey, nombor 3.
ataupun senang faham, contohlah kelas 5 Fatimah dengan 5 Aminah nak berlawan bola. Tak boleh lawan bola, contoh lawan bola sepak, tak boleh lah. Sekolah tak bagi 5 Aminah lawan dengan 5 Fatimah, tak boleh. Tapi dalam perjanjian ni juga, nombor perjanjian yang kedua ni, 5 Aminah dengan 5 Fatimah pun tak boleh nak tolong kelas-kelas lain untuk lawan bola dengan diorang. Contoh 5 Khadijah nak lawan 5 Aminah, 5 Fatimah tak boleh tolong 5 Khadijah. Ataupun contoh 5 Khadijah nak lawan 5 Fatimah, jadi 5 Aminah tak boleh tolong 5 Khadijah. Macam tu, senang faham. Okey, nombor 3, orang Islam Nombor 3, orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah dan melarikan diri ke Madinah tanpa izin walinya ataupun keluarganya, hendaklah dihantar pulang ke Mekah. Maksudnya siapa-siapa orang Quraisy yang duduk dekat Mekah dulu, dia masuk Islam dekat Mekah, lepas tu dia larikan diri. Dia larikan diri ke mana? Ke Madinah tanpa izin keluarga dia. Jadi dalam perjanjian ni apa yang dia nak ialah orang yang peluk Islam dekat Mekah yang lari ke Madinah tu kena hantar balik ke Mekah. Itu syarat yang ketiga. Contoh ustaz peluk Islam dekat Selangor, ustaz larikan diri ke Kedah. Jadi apa yang perjanjian tu nak, ustaz kena hantar balik dekat Selangor balik. Itu contohnya macam tu, nak senang faham. Jadi orang Islam yang larikan diri daripada Mekah pergi ke Madinah kena dihantar semula ke Mekah. Okey, nombor 4 ni pula sebaliknya pula, orang Islam yang khianat dan melarikan diri dari Madinah. Maksudnya orang Islam kan sekarang kan duduk dekat Madinah, tapi ada orang Islam yang khianat, dia orang munafik ke ataupun dia khianat, dia larikan diri pergi mana? Pergi Mekah pulaan, terbalik. Orang yang khianat dengan Islam, dia lari pergi Mekah untuk bersama-sama orang Quraisy. Apa yang Rasulullah nak, diorang ni yang lari ke Mekah tu tak perlu dihantar pulang ke Madinah. Nampak tak? Jadi orang Islam yang daripada Mekah lari ke Madinah kena balik ke Mekah. Tapi kalau orang yang khianat dengan orang Islam daripada Madinah tu, yang duduk kat Madinah tu, dia pergi lari ke Mekah, tak perlu balik ke Madinah balik, duduk je dekat Mekah tu. Faham? Okey, yang terakhir, nombor 5, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Sebaliknya, dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Kan perjanjian Hudaibiyah ni pada asalnya berpunca daripada Rasulullah dan para sahabat nak menunaikan umrah di Mekah. Jadi setelah dibincang dengan orang musyrikin Mekah dan juga orang Islam, mereka bersetuju untuk orang Islam ni boleh menunaikan umrah bukan pada tahun ni, tapi pada tahun depan, pada tahun yang berikutnya. Okey, jadi dalam perjanjian ni ada lebihnya pada orang Islam, ada lebihnya juga kepada orang kafir, dan perjanjian ni sangat-sangat adil. Tapi sebenarnya perjanjian ni adalah salah satu strategi oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwah dia. Kenapa ustaz kata macam tu? Salah satu strategi Rasulullah. Nanti ustaz akan ceritakan untuk perjanjian untuk kelas dan seterusnya. Kita tengok apa kesan perjanjian Hudaibiyah ni pada kelas yang akan datang. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Secara ringkasnya macam tu. Rasulullah pada mulanya rindu nak balik ke Mekah, dan rindu balik nak Mekah sebab nak buat umrah. Lepas tu Rasulullah pergi ke Hudaibiyah. Daripada Hudaibiyah tu Rasulullah hantar Uthman bin Affan untuk berbincang dengan pembesar Quraisy di Mekah, tapi tak balik-balik. Ingat nak kena bunuh, rupa-rupanya tak kena bunuh pun. Jadi orang Mekah pula hantar pula orang wakil diorang, orang Quraisy, kafir Quraisy ni, diorang hantar wakil diorang jumpa dengan Rasulullah dekat Hudaibiyah tadi dan berbincang. Jadi hasil perbincangan tu terlahirlah satu perjanjian yang dipanggil sebagai perjanjian Hudaibiyah. Apa isi perjanjian Hudaibiyah tu? Ada 5. 5-nya yang ni lah, dekat muka surat 30 ni. Yang pertama, genjatan senjata. Yang kedua,
Dua-dua tak boleh nak tolong mana-mana kaum yang nak berperang. Yang ketiga, orang yang masuk Islam dekat Mekah tak perlu balik Madinah, duduk je dekat Mekah. Yang keempat, orang Islam yang khianat, dia lari daripada Madinah pergi ke Mekah, tak perlu balik-balik ke Mekah, tak perlu balik-balik ke Madinah, duduk je dekat Mekah. Yang kelima, orang Islam tak boleh buat umrah pada tahun ni, tapi boleh buat pada tahun depan. Okey, insyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Untuk tugasan hari ini, Ustaz cuma minta kamu untuk salin isi perjanjian Hudaibiyah di dalam buku nota sirah. Salinkan ke semua kelima-lima isi perjanjian Hudaibiyah ni, muka surat 30, nombor 1 hingga nombor 5. Tajuknya ada dekat atas ni juga, isi perjanjian Hudaibiyah. Dan kalau boleh ingat lagi bagus, sebab isi perjanjian ni ada kaitan dengan topik yang kita akan belajar selepas ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.